Ini adalah video bagi tugasan kumpulan bagi subjek GMGA 3073, Strategic Public Management. Saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Katina binti Abdul Rani, nombor matrik 265958. Nur Shazlin binti Abdullah, nombor matrik 266250. Siti Mariam binti Mahmud, nombor matrik 266347. Nur Syaira binti Syamsuddin, nombor matrik 266743. Latar belakang organisasi. Sejak awal 1900-an apabila British memerintah Tanah Melayu, institusi audit telah wujud untuk menambah baik cara kerajaan mengendalikan wangnya. Di setiap negeri Melayu bersekutu, pertubuhan ini dinamakan Pejabat Audit dan dikendalikan oleh Audit Negeri. Pejabat utama pejabat ini berada di Kuala Lumpur dan seorang ketua juru audit bertanggungjawab ke atasnya. Jabatan Audit Negara yang dahulunya dipanggil Pejabat Audit ditubuhkan pada tahun 1906 untuk menambah cara kerajaan mengendalikan wangnya. Penerangan logo, lambang persekutuan melambangkan sumber kuasa dan kebebasan Ketua Audit Negara untuk mengambil kira kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan badan berkanun persekutuan serta tindak menterian, jabatan, kerajaan persekutuan dan syarikat kerajaan negeri. Dua tangkai padi mewakili kerja keras dan keazaman pasukan audit untuk terus meningkatkan kecekapan jabatan serta amalan pelaporan adil Jabatan Audit Negara. Manakala bulat mewakili kekuatan dan kejujuran kerja berpasukan kaki tangan audit. Merun pula mewakili imej dan jenama korporat Jabatan Audit Negara. Kuning menunjukkan ketua negara ialah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Putih pula melambang ikhlasan dan keterbukaan jabatan dalam melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan pengurusan kewangan sektor awam bertanggungjawab dan jujur. Latar belakang industri organisasi. JAN iaitu Jabatan Audit Negara bertanggungjawab untuk meningkatkan prestasi sektor awam dan menggalakkan accountability dan keterusan dalam cara kerajaan Malaysia berjalan. Fungsi JAN adalah mengaudit, menyiasat dan melaporkan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957. Ketua Audit Negara melaksanakan 4 jenis audit seperti berikut. Pengauditan ataupun pengesahan penyataan, audit pengurusan kewangan iaitu Index Accountability, pengauditan prestasi dan audit tadbir urus syarikat kerajaan. Visi JAN adalah sebagai institusi audit yang lebih bebas dan profesional bertaraf antara. Manakala misi JAN adalah melaksanakan audit secara profesional berdasarkan piawaian pengauditan antarabangsa untuk menghasilkan laporan audit yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Objektif JAN adalah menyediakan laporan tepat pada masanya untuk dikemukakan kepada Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri, menjalankan aktiviti pengauditan dan penyediaan laporan secara bebas dan adil dan memenuhi keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan dan audit. Berikut adalah carta organisasi Jabatan Audit Negara Malaysia. Seterusnya ialah penilaian persekitaran luaran. Jabatan Audit Negara menggunakan kaedah berikut untuk mendiagnosis dan menilai faktor luaran dalam rangka kerja politik, ekonomi, sosial dan teknikal. Setiap arahan akan disemak untuk dilihat sama ada ia terpakai. Pengimbasan alam sekitar ialah proses melihat dan menganalisis dunia luar untuk meramalkan bagaimana ia akan berubah pada masa hadapan. Imbasan alam sekitar yang berjaya dan berkesan
sebagai isyarat amaran awal atau petunjuk utama untuk pengurusan organisasi, terutamanya yang melibatkan arah aliran besar yang boleh menjejaskan kejayaan organisasi. Ia merupakan cara yang bijak untuk bersedia. Perisikan daya saing membolehkan perniagaan mengetahui kedua-dua tanggungjawab utamanya dan apakah kekuatan dan kelemahan pesaingnya. Perisikan pesaing membantu syarikat kita menangani situasi tidak dirancang yang melibatkan pesaing jika ia dilakukan dengan betul. Sebagai contoh, pentadbiran sekolah perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaingnya serta sentiasa bersedia dengan apa jua perkara. Ramalan alam sekitar melibatkan membuat dan memikirkan ramalan dan ramalan tentang arah, saiz, kelajuan, kekuatan dan perubahan dalam persekitaran yang akan mempengaruhi prestasi organisasi. Matlamatnya adalah untuk meramalkan bagaimana persekitaran ekonomi, global, politik, demografi, sosio-budaya dan teknologi akan berubah pada masa hadapan. Seterusnya kita akan masuk kepada penilaian persekitaran dalaman. Pekerja, pemberi maklumat, pelanggan, pembekal dan budaya organisasi semuanya adalah pemboleh ubah dalaman. Ia merupakan perkara yang boleh dikawal oleh perniagaan atau organisasi. Penilaian terhadap persekitaran dalam Jabatan Audit Negara merangkumi kedua-dua orang yang bekerja di sana dan budaya jabatan secara keseluruhannya. Pemboleh ubah yang pertama ialah pekerja. Pekerja ialah orang yang bekerja untuk perniagaan atau organisasi secara keseluruhan. Ia terdiri daripada lelaki dan wanita yang ingin membuat sesuatu. Mereka ini mempunyai banyak kesan kepada perniagaan. Mereka hendaklah dilayan secara adil dan hormat. Sebarang syak wasangka bahawa pekerja dianiaya boleh menjejaskan perniagaan. Teguran adalah salah satu cara untuk menunjukkan kepada pekerja bahawa anda tidak berpuas hati. Apabila ini berlaku, syarikat mungkin tidak melakukannya juga. Jabatan Audit Negara akan sentiasa mendahulukan golongan ini walau dalam apa cara sekalipun kerana merekalah yang membuatkan jabatan itu berfungsi. Penilaian persekitaran dalaman yang kedua ialah budaya organisasi. Setiap perniagaan mempunyai budaya tersendiri. Ia boleh menjadi baik ataupun buruk. Sejauh mana matlamat dan objektif korporat dicapai boleh dipengaruhi secara positif atau negatif. Budaya organisasi mempunyai kesan kepada syarikat kerana ia memudahkan untuk mencapai matlamat perniagaan. Jabatan Audit Negara sentiasa memastikan budaya kerja organisasi mereka memuaskan dan terbaik. Pembentukan strategi, analisis SWOT dan matriks DOWS. 4 matlamat Pelan Strategik Jabatan Audit Negara 2016 sehingga 2020. Iaitu yang pertama, untuk menjadi institusi audit yang bebas dan sentiasa responsif kepada Parlimen dan jawatan kuasa kira-kira wang negara dan membantu sektor awam. Yang kedua, menggunakan pelan pembinaan kapasiti yang dikenal pasti untuk menghasilkan dan melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan profesionalisme pegawai audit. Yang ketiga, mengekalkan persekitaran kerja yang kolaboratif dan produktif yang membantu Jabatan Audit Negara menjadi institusi audit negara maju. Dan yang terakhir, menambah baik kaedah dan prosedur pengauditan yang telah sedia ada untuk memastikan ia memenuhi piawaian pengauditan antarabangsa. Analisis SWOT. Akronim kepada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sesebuah organisasi atau perniagaan dan persekitaran luarannya.
Berikut merupakan jadual analisis SWOT, pembentukan strategi jabatan. Dalaman, luaran, kekuatan iaitu S, kecekapan dan kemahiran pegawai audit. Pegawai dan kemahiran yang pakar dalam bidang pengauditan. Seterusnya, personaliti pekerja yang gigih dan rajin. Manakala kelemahannya pula ialah program latihan yang tidak memberi kesan, kurang profesionalisme dan sikap integriti pegawai audit, kekurangan kaki tangan berbanding tugasan. Seterusnya, ancaman iaitu T, kebebasan terhad, audit mencabar pengauditan dan laporan audit. Strategi ST, gunakan S untuk mengelakkan T. Strategi WT pula ialah meminimumkan W dan elakkan T. Peluang O, penggunaan teknologi dan transformasi digital, agenda pembangunan mampan. Seterusnya, perubahan dasar Belgrade, antarabangsa dan standard pengauditan. Strategi jadi, gunakan S untuk memanfaatkan O. Manakala strategi WO, atasi W dengan memanfaatkan O. Matriks TOWS. Perkataan ancaman, peluang, kelemahan dan kekuatan semuanya bermaksud perkara yang sama. Proses yang memerlukan pengurusan berfikir dengan teliti tentang cara perniagaan berfungsi dan lebih dinamik. Analisis TOWS membantu pengurusan memilih strategi terbaik dan memanfaatkan peluang terbaik dengan menunjukkan beberapa perkara yang boleh menjadikan perniagaan atau acara lebih baik. Berikut merupakan jadual untuk TOWS iaitu dari segi luaran atau dalaman. Ancaman iaitu T, kebebasan terhad, audit mencabar audit dan laporan audit, pelbagai audit. Peluang O, penggunaan teknologi dan transformasi digital. Seterusnya, agenda pembangunan mampan, perubahan dasar antarabangsa dan standard pengauditan. Kekuatan, kecekapan dan kemahiran pegawai audit, pegawai dan kemahiran yang pakar dalam bidang pengauditan, personaliti pekerja yang gigih dan rajin. Kelemahannya pula iaitu W, program latihan tanpa kesan, kurang profesionalisme dan integriti pegawai audit, kekurangan kaki tangan. Strategi TS, gunakan T untuk menilai S. Strategi OS, gunakan O untuk mendapatkan S. Strategi TW, gunakan T untuk nilai W. Strategi OW, gunakan O untuk nilai W. Cadangan-cadangan strategik. Yang pertama ialah menjadikan organisasi pengauditan dalam sektor awam lebih bebas. Yang kedua, menambah baik dan menjadikan laluan kerja juru audit lebih mudah diikuti. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pengauditan dengan menjadikan program latihan lebih baik. Dan yang terakhir, menjadikan audit lebih berasaskan ICT iaitu dengan cara pembelian infrastruktur untuk menaik taraf peralatan dan sistem ICT yang sedia ada serta platform untuk meningkatkan penggunaan sistem e-audit untuk semua jenis pengauditan. Kesimpulan, Jabatan Audit Negara adalah bahagian yang sangat penting dalam sistem accountability kerajaan Malaysia. Ia bertindak sebagai semak dan imbang untuk memastikan perkara yang dilakukan dengan betul. Program pembangunan untuk meningkatkan profesionalisme juru audit juga difikirkan diperlukan supaya lebih ramai pakar boleh dibuat dalam bidang kawalan dalaman, pengauditan forensik dan penipuan serta pengauditan ICT, khususnya sistem komputer. Pelan strategik ini akan membantu institusi menghasilkan program dan tindakan yang bertindak balas dan menyesuaikan diri dengan persekitaran operasi
supaya ia dapat mencapai matlamatnya untuk semua pihak berkepentingan.